Boleh tak selesaikan? Tak boleh kan? So dia tak boleh selesaikan direct lah. So keluarlah solution of non-linear equation ni. So adalah beberapa method dia kat sini, nanti kita tengok. So ni adalah cara yang pertama guna graphical method. Graphical method awak boleh tengok lah. Dia punya step kat situ, plot or sketch of the graph y sama dengan fx. The real root of the point where the curve cut the x-axis. So kat sini. So kat sini adalah nilai bagi jawapan dia ataupun roots dia ataupun answer dia lah. Kalau dia cakap find the value of x, so ni lah dia. Macam mana nak dapat nilai x? Bila kita jadikan fx sama dengan kosong. Boleh? So ni yang pertama lah. So macam mana nak tengok untuk mencari nilainya? Kita samakan dengan kosong ataupun jawapan dia akan berada dekat paksi x. Ataupun ni kalau bentuk biasa lah. Bentuk biasa. Kalau bentuk yang luar biasa, maksudnya bentuk macam ni, kita ada eksponen, kita ada satu linear kat belakang. Kalau tengok ni adalah eksponen, satu belakang ni adalah linear. So macam mana nak buat? Kita akan pecah dua. Function kita tadi kita pecah dua. Lepas tu kita plot dia, point of intersection between these two function adalah dia punya nilai. Boleh? Sebab kita tak boleh selesaikan. Contoh cikgu cakap tadi, y sama dengan eksponen x tambah 3 tambah 4x. Contohlah. So yang ni memang kita tak boleh nak selesaikan. Tapi kita boleh selesaikan guna cara salah satunya adalah menggunakan sketching graph. So eksponen kita tahu macam mana nak sketch. Yang ni pula kita tahu macam mana nak sketch. So point of intersection between these two function, dia akan dapat nilai kat sini dan nilai tu adalah roots dia. Boleh? Okey, untuk yang pertama ni jelas. Untuk yang pertama ni jelas? Jelas. Jelas. Okey, so kita proceed Jelas. Okay. So yang pertama, kita tengok example 1, dia cakap find the roots of the equation y sama dengan x cube. So yang ni mudah lah. Dia cakap guna graphical method. So cikgu lukis. Cikgu tukar sikit. Okay, so untuk cube, graf dia macam ni. Boleh graf dia macam ni. Okay, so kita ada y axis, kita ada x axis. Soalan dia, find the roots of the equation y sama dengan x cube by using graphical method. Okay, so boleh nampak lah. Nak cari root of the equation, satu, sebab dia cube, sangat mudah. So lukisan dia macam ni, kita punya roots adalah x equal to 0. So mudah lah. So yang pertama, graf tu graf single. Maksudnya satu jenis je. Boleh satu jenis. Kita ada x cube je. So boleh diselesaikan macam ni lah. Okay. Yang kedua, grafnya adalah dalam bentuk find the approximate. So, approximate. Kita tak tahu nilainya nanti. Tapi kita boleh approximate. Kita ada dua graf kat sini. Satu adalah graf kita ada ln x tambah x minus 4 sama dengan kosong. So cikgu alihkan ln x sama dengan 4 tolak x. Boleh? Cikgu asingkan macam ni. So bila cikgu asingkan, yang ni akan jadi satu function f. Sini akan jadi satu function g. Okay, so point of intersection between these two function akan dapat value of the equation ataupun roots dia. Boleh? Okay, so kita tengoklah. Kita cuba lukis kat sini. Kita cuba lukis. Dia adalah intersection between these two function. So boleh tengok kalau ln x, kalau tak suka bentuk ni, kita nak kekalkan x tolak 4 nak kekalkan sebelah kiri, sebelah sini akan jadi negatif ln x lah. Sama je. Sama je. Bentuknya akan dapat sama, nilainya pun akan dapat sama nanti. Okay. So, kita tengok ln x, grafnya adalah graf air terjun. So air terjun. Graf air terjun sampailah kat sini, nilainya adalah
1. Tapi tu bukan nilai yang kita nak carilah. So ni adalah Y, ni adalah X. So kita tengok ni, 4 minus X. So, 4 minus X, function dia, bila X sama dengan 0, paksi Y sama dengan 4. Boleh? Dan bila Y sama dengan 0, X sama dengan 4. Lebih kurang macam ni lah. So, graf ni kita tarik satu. So, kita akan jumpa kita punya jawapan area sini. So cikgu ambil lah nilainya mungkin adalah 2. So X sama dengan 2. Approximate approximate. Kalau awak guna kertas graf ataupun guna kertas yang ada scale, awak akan nampak lagi jawapan dia lah, lagi jitu lah. Mungkin awak akan dapat X sama dengan 2.3 dan sebagainya lah. Tapi yang ni andaikan saja sebab dia cakap approximate value. Boleh? So kat sini dia sampai sini je. Cikgu nampak macam 2. Okey, so cikgu letaklah 2. Boleh? Tapi kalau kita pakai skill yang lagi accurate, so kita akan nampak lagi tepat lah jawapan dia. Boleh sampai sini? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh Okay, cikgu. so ni contoh melibatkan ln dengan X tolak 4. Okey, kita tengok pula. Example 3 Dia cakap draw the graph Cikgu. of y1 equal to x, y2 is equal to exponent negative x. On the same coordinate axis, estimate the root of the equation when x plus exponent negative x. So, boleh tengok kat sini lah. So kita tengok kat sini, kita ada kita sketch dulu bengkok. Janggal cikgu rasa, lama tak mengajar So y x. So satu kita ada y sama dengan x. Boleh, ni adalah y1. Lepas tu kita ada satu lagi exponent. So daripada sini ke sini. Okay, so kita punya mana So kita punya nilai kat sini cakap estimate the root of the equation. So mungkin nilai kat sini adalah 1. Boleh, ni example je lah Nanti kita tengok soalan lagi accurate lah. So sini nilainya 1. X kita boleh estimate sebagai jawapan 1. Boleh. So idea dia kat sini, kalau kita ada dua function, kita nak tahu mana nilai dia, kita boleh sketch lah. Dua function ataupun satu function yang bergabung. So kita ada, kalau ikut kat sini kita ada X dengan exponent negative X. So, macam mana nak cari nilai dia bila Y sama dengan 0? Salah satu cara dia adalah kita sketch. So kat sinilah. So, macam cikgu cakap sekali lagi, cikgu punya skill ni tak accurate. So nilainya mungkin tak betul lah. X sama dengan 1 ni. Mungkin X sama dengan 2. Mungkin X sama dengan 1.5 dan sebagainya. Boleh jelas kat sini? Jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okay, so kita teruskan lagi. Algebraic method pula. Boleh. So kita baca sekejap. Kalau algebraic method, kita tengok. Find the two values A and B such that FA and FB have a different sign. At least one root must lie between A and B if F is continuous. If more than two roots is expected between A and B, sketch the graph of Y is equal to Fx. Okay, so kita tengok kat sini. Dia cakap approximate the value of the equation ln x plus x minus 2 equal to 0 by using algebraic method. Okay, so korang kena jelas kat sini. Dia cakap cari dua nilai A dan B. Yang mana FA
dan FB akan dapat different sign. Kalau ada different sign, then akan ada roots kat situ. Kenapa Cuba kita tengok. Cikgu buatlah satu garisan. Ni adalah satu nilai A lah satu nilai H, A which is dia punya roots. Bentuknya macam ni. Boleh. Kalau kita masuk sini adalah beta dan sini adalah alpha. Kalau cikgu masuk F alpha dapat negatif, F beta dapat positif. So akan ada roots between ni. Boleh? Akan ada roots between ni. Contohlah sini negatif, sini positif. Tahu kan kenapa positif, kenapa negatif? Satu duduk atas, positif. Satu duduk bawah, negatif. Boleh? Andai kata kes yang sama, A kita kat sini, alpha kita kat sini, beta kita kat sini. So F alpha dapat negatif, F beta dapat negatif juga. Kenapa? Semua nilainya duduk kat bawah. Boleh? So, tak ada roots lah kat sini. Tapi kalau ada change in sign, satu positif, satu negatif, then kita akan ada roots between A and B. Nilainya kita tak sahih lagi, tapi nilainya akan berada antara alpha dengan beta. Okay. So kita cuba buatlah untuk example 1 ni. Okay. Untuk example 1, kita ada, cikgu letkanlah fx is equal to ln x tambah x tolak 2. Boleh? So kita guess lah sebab kita tak tahu berapa jawapan kita guess lah jawapan kita. Contohlah 1. Contoh 1 dan 2. So cuba kita cari F1, F2. Okay. So tekan calculator. So kita ada ln 1 tambah 1 tolak 2. Apa jadi? Cuba tekan calculator. Negatif Ln dapat negatif. Negatif 1. Okay. So sekarang ni cikgu minta awak kira pula kalau kita masuk ln 2. So ln 2 tambah 2 tolak 2. Jawapan dia adalah positif 0.693. Boleh? So means that kalau kita perasan kat sini, kita ada, boleh cakap macam ni lah, there are different signs between F1 and F2. So fx has a root between 1 and 2. Boleh? Lepas tu cakap find the approximate value of the equation. So awak boleh ambil lah mana-mana nilai antara 1 dan 2. Kalau awak nak ambil 1 boleh, nak ambil 2 boleh. Antara 1 dan 2. So kita ambil lah X sebagai 1.5. Boleh tak? Boleh tu. Boleh So kita boleh estimate je lah. Sebab sekarang ni kita takkan dapat lagi exact value untuk nilai roots kita ni. Sebab kita masih lagi estimate, approximate, kita masih belum lagi. Tapi macam cikgu cakap lah, yang atas ni kalau kita lukis, guna skill yang betul, kita akan dapat nilai yang lagi dekat lah. Semua juga macam ni, kalau pemilihan nilai kita, nilainya makin kecil, contohlah awak ambil F1 nilainya negatif 0.003, yang ni pula awak ambil nilainya 0.004, then value tu sangat dekat dengan roots dia lah. Tapi kita tak buatlah sampai level tu. Boleh, kita tak buatlah sampai level tu. Cukup satu positif, satu negatif, ada sign. Ada roots. Kalau nilai ni tak berubah, then kena carilah nilai yang dekat. Tapi biasanya dalam exam, dia diberi. Dia akan beri satu nilai ni. Check ada tak roots between function tu. Okay, so kita tengok Untuk example tu pula, kita ada fx
is equal to 2x minus exponent negative x. Dia cakap lies between A and B. So maksudnya kat sini A kena cari, B kena cari. Boleh? So find the values of A and B. So kita ambil lah. Andai kata cikgu ambil lah 2 dengan 3 dulu. Andai kata lah. Cikgu pun tak tahu. Kita pun just guessing je kan. Okay, F2. So kita akan dapat 2 darab 2 tolak eksponen negatif 2. Cuba tekan kalkulator. Dengan 3. Cikgu ambil dengan 3 dulu So 2 darab 3 tolak eksponen negatif 3. Cuba tengok. Cuba tekan pula F1. Apa jadi? 2 darab 1 eksponen negatif 1. Okay. So kita ada 3 nilai lah. Cuba kita cek. Okay. Yang pertama F2 dapat berapa? 3.86. 3.86. Okay. Lepas tu? 5.95. Lagi besar lah. 5.95. Kalau 1? 1.63. Alright. So bila kita tengok ketiga-tiga nilai yang kita pilih ni semua semua akan bagi nilai positif. Which mean dia tak ada dekat 1, dia tak ada dekat 2, dia tak ada dekat 3. Dia tak akan ada dekat antara 1, 2 dan 3 ni. Tapi cuba kita letak F0. F0 sini akan dapat 2 darab kosong. Obviously kita akan dapat negatif, betul lah? Betul tak dapat 1? Negatif 1. Negatif 1. Ya, so maksudnya sekarang ni kita punya roots akan ada between F kosong and F 1, F different, signs. So Fx as root between 0 and 1. So kita boleh ambil lah. Andai kata cikgu nak ambil 0.5 boleh tak? Andai katalah cikgu nak ambil Boleh. 0, masih lagi boleh dan dia akan dapat positif. Dia masih akan dapat positif. So tengoklah nilai ni yang mana akan hasilkan positif So ni salah satu lah. Boleh tak cikgu cakap 0 dengan 3? Boleh tak cikgu ambil 0 dengan 3? Boleh kan? Sebab 0 negatif, 3 positif. Boleh. So masih boleh lah. Dia tak minta apa pun. Dia minta the roots of equation lies between A and B. Find the values of A and B. 0 dengan 1 boleh, 0 dengan 2 boleh, 0 dengan 3 boleh. Selagi nilainya akan ada different sign. Okay. Setakat ni okay. Okay, go. Setakat ni okay. Okay. So kita go through lagi untuk example 3. Example 3 dia minta show that. So, sebenarnya example 3 ni adalah soalan yang paling banyak akan keluar dekat exam lah. Nah, ni bentuk dia. Boleh? Dia cakap show that the roots of the equation 3 to the power of x is equal to x cube. So yang ni sebelum awak buat apa-apa, awak tukar dulu. Jadikan 3 to the power of x tolak x cube sama dengan kosong. Bila bentuk macam ni, kita boleh jadikan dia sebagai fx 3 to the power of x tolak x cube adalah function kita. Ataupun sebaliknya lah. Mungkin awak boleh buat x cube tolak 3x cube. 3 to the power of x. So either one. Boleh pakai macam ni juga. X cube tolak 3 to the power of x. Ni pun betul. Mana-mana mana-mana boleh pakai. Ni the method of awak susun macam ni. Nak letak belah sini boleh. Nak alih ke sebelah sana boleh. Tak ada masalah. Okay, so cikgu ambil yang atas ni lah. Cikgu ambil yang atas. So kita letak F 2.4. Satu lagi kita ada F 2.5. Okay. So kita ada 3 to the power of 2.4 minus 2.4
cube. Dan kita ada 3 to the power 2.5 cube. Okay, cuba tengok berapa nilainya. 2.4 dapat 0.14. 0.14. Lagi? 2.5 dapat 2.5 dapat negatif 0.04. 0.04. Okay, so ni so this one is positive, this one is negative. So the changing of sign between F 2.4 and F 2.5. So Fx has a root between 2.4 ataupun tak nak tulis between, boleh guna macam ni. As boleh pakai macam ni. So Fx has a root in the interval 2.4 2.5. So ni salah satu bentuk lain lah, ikut soalan. Soalan kita ada interval macam ni kan. So ni ikut dia lah. Okay, setakat ni boleh follow? Boleh. Boleh cikgu. Okay, so yang ada dalam ni cikgu nak minta buat rumusan sikit. Tengok apa jadi. Faiz internet dekat blok laju Faiz? Lag kadang cikgu. Kadang-kadang lag. Okay, boleh explain sikit apa yang kau faham? Oh, lag juga Rohil. Cikgu, Apa yang awak faham? saya faham attribute method ni kalau dua jawapan yang kita test tu line sign dia ada root dalam interval yang dikasih tu. Okay. Omarul Haris? Ada tak? Ke on handset dia? Omarul Haris ada? Kavita ada Kavita? Oh, tunggu dia live meeting. Kavita? Ada cikgu. Okay, Kavita. So, boleh explain apa yang awak faham? Sorry cikgu, internet saya tak strong. So saya keluar masuk. Okay, tak apa. So, cikgu buat rumusan dekat sini Cikgu buat rumusan. Hello. Okay, kita buat rumusan boleh? Kita buat rumusan sikit. Kita go through balik atas ni bagi faham betul-betul. Kita tengok Untuk numerical methods, kita ada solution of non-linear. So, ada beberapa method lah. Untuk non-linear equation, caranya selesaikan dia adalah guna sketching graph. Kalau yang single function senang lah. Tapi untuk yang function yang berbeza ataupun ada two type of function, kita akan sketch graph untuk kedua-dua jenis function. Lepas tu point of intersection between the graph adalah dia punya roots. Lepas tu kita ada algebraic method untuk cari nilainya, tapi kita tak dapat nilai yang exact lah. Kita hanya boleh estimate value antara dua nilai. So macam mana nak check bila kita masuk nilai A, masuk nilai B, dia ada different sign. So ada different sign means that akan ada roots between dua nilai tu. Okay, so tu adalah method. Kita lukis kita boleh estimate, guna algebraic pun kita boleh estimate. Okay, so now
kita nak tengok macam mana pula cara nak cari nilai yang exact pula. Tadi estimate je kan. Okay, so sekarang ni kita nak cari dia punya exact nilai pula. Okay, so kita tengok. Ni adalah salah satu method. Ada banyak method sebenarnya. So ni adalah salah satu method yang ada dalam syllabus korang. So korang boleh cari roots lah. Instead of estimate, kita boleh dapat nilai yang lagi tepat lah. Okay, so kita tengok Newton-Raphson method. Sebelum kita pergi jauh lagi, cuba kita tengok dia punya formula dulu. If x1 is approximation to the root of alpha of fx equal to 0, then a better approximation x2 is given by x2 is equal to x1 minus fx1 f prime x1. So kalau tengok kat sini kita ada nilai yang baru guna nilai yang lama ataupun nilai initial value masuk dekat fx overkan dengan f prime x. Boleh? Boleh tak yang ni? Boleh. So kalau nak dapat x3, sini akan jadi x2. Okay, tak nampak yang cursor. Sini akan dapat x2. Lepas tu, nak dapat x3, sini dapat x2. Lepas tu sini akan dapat x2. Kalau nak dapat x4, sini x3, dan seterusnya lah. So proses ni akan repeat dan hasilkan satu formula ni. So formula ni kena jelas lah. Xn plus 1 is equal to xn minus fxn overkan dengan f prime xn. So yang ni kita ada lah. Yang ni kita akan pakai. So inilah formula Newton-Raphson nama dia. Boleh? So dalam ni kita kena jelas satu nilai yang kita kena tahu adalah initial value, which is xn ataupun x0 ataupun x1 dan sebagainya lah. Apa-apa yang korang indikator dia sebagai initial value, korang letak kat sini nanti. Dan yang kedua, awak kena ada f tu sendiri. Dan yang ketiga, kalau perasan ada f prime. F prime apa maksud dia? Differentiate. Hasil differentiation. Boleh hasil differentiation. So nak tak nak, kita rasa sem lepas kita dah selesai dah. Habis dah kan differentiation. Tapi kali ni jumpa lagi differentiation. So silap kat differentiation, automatic dia akan silap habis dekat pengiraan. So kalau salah differentiate, salah habis nanti kat bawah. Boleh? So kena alert betul-betul lah. Okay, sekejap lagi cikgu akan highlight sikit satu benda untuk dalam Newton-Raphson ni. Sebab Newton-Raphson ni senang dapat markah. Tapi kalau kita tersilap sikit, dia akan senang hilang markah. Okay, so kita ada Sn plus 1. Yang ni formula Formula ni jelas lah kot cikgu rasa. Okay, lepas tu dia ada bagi tahu the method is failed if f prime alpha is near to 0 ataupun f double prime is too large. Okay, so itu jelas dulu. Kita tengok dia punya example 1. So kita tengok example 1 using Newton-Raphson method, find the solution of fx is equal to x plus exponent x near to x negative 0.5 to 4 decimal places. Okay, tolong alert dia cakap 4 decimal places. Cikgu highlight kat sini. Calculation extra decimal. Boleh? Extra banyak mana? Cukup satu. Boleh? Extra 1 decimal. Cikgu tambahlah kat sini. Extra 1 decimal. Cukup, tak payah banyak-banyak. Kalau dia minta 4 decimal places, so berapa decimal places yang kita kena buat? 5. Okay, cukup. Boleh? Cukup. Okay, so yang pertama tadi kita ada nak cari xn plus 1 is equal to xn minus fxn over fxn. Ada prime. Boleh? Ni formula dia. So apa yang tak ada lagi dekat example 1 ni, kita tengok betul-betul kita dah ada f, kita ada initial value, kita belum ada f prime. So highlight dulu fx dia apa. Fx kita adalah x tambah exponent x. F prime
F prime. 1 tambah eksponen X. Good. Itu tambah eksponen X. X0 ataupun X1 ke ikutlah awak nak pakai. Kalau cikgu pakai X0 lah kat sini. X0 adalah negatif 0.5. Okay, so kita dah ada ketiga-tiga value. Nak cari nilai yang pertama, kita pun buat X1 sama juga dengan negatif 0.5 tolakkan dengan F dulu kat atas. So 0.5 tambah, ada negatif 0.5 tambahkan dengan eksponen negatif 0.5 bahagikan dengan 1 tambah eksponen negatif 0.5. Okey, awak tekan kalkulator. Cuba tengok berapa jawapan dia. Berapa dah jawapan dia? Sekejap. Sekali lagi, jawapan dia. Negatif 0.5 6631. Extrakan 1. Ingat tak tadi cikgu cakap extrakan 1 desimal. Boleh? Okay, extrakan 1 desimal. Okay. Lepas tu kita teruskan lagi. Untuk X2 pula. Kita ada negatif 0.5 6631 tolakkan dengan dalam bracket negatif 0.56631 tambah eksponen negatif 0.56631 overkan dengan 1 plus eksponen negatif 0.56631. Okay. Okay. Berapa pula jawapan dia? Negatif 0.56714. 0.56714. So ni Okey. Lepas tu yang ketiga. Jawapan dia negatif 0.56714 juga. Okey. So kita pun highlight final answer kita. 1, 2, 3. X sama dengan negatif 0.5671. Kenapa 71? Sebab soalan dia nak decimal places. Okay. So cikgu highlight sikit perkara-perkara yang korang kena alert. Korang kena alert untuk dapat markah. Okay. So yang pertama sekali, untuk dapat markah dalam Newton Raphson ni, okey, yang pertama adalah kalau tak ingat formula, tulis formula. Tu yang pertama, tak ingat formula, tulis formula. Lepas tu pastikan awak tulis fx, tulis f prime, tulis x0. Sebab dengan adanya benda ni, kita akan notice yang ketiga-tiga benda ni lengkap untuk formula kita. F ada, f prime ada, x0 ada. Boleh, pastikan kita list. Nak buat bentuk kod mana pun, kalau nak buat macam cikgu ni pun boleh, nak buat bentuk menurun pun boleh, tak ada masalah. Tapi listkan benda ni. Boleh? Okey. Untuk step yang pertama, pastikan salin balik formula, masukkan nilai. Tengok masuk nilai ni. Kalau perasan lah, cikgu masukkan nilai ni. Salin balik, masuk nilai. Dapat jawapan, extra kan 1 decimal. Boleh. Lepas tu dah siap soalan jalan kerja yang pertama, jangan berhenti lagi, teruskan ke yang kedua untuk cari solution kedua menggunakan nilai yang ada ni, masuk dalam ni, masuk sekali lagi,
masuk kat sini, masuk kat sini, masuk kat sini, masuk kat sini. Dah masuk, dapat nilai. Sama juga extra decimal, pastikan extra decimal. Dia konsisten lah. Kalau sini 5, sini pun kena 5. Boleh. Dan kalau perasan, yang ketiga cikgu dah tak buat dah. Cikgu dah tak buat dah. Yang X1 dengan X2 ni kan cikgu tulis balik. Nah, yang ketiga ni cikgu tak buat dah. So yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya tak payah buat dah. Boleh? Okey, bila nak stop? Bila nak stop? Stop bila nilai kat sini sama dah dengan kat sini. Ini namanya stopping criteria. Bila kita nak stop, bila kita tengok nilainya dah sama. Sama bila? Kalau soalan dia minta 4 decimal places, maksudnya kita akan fokus dekat nilai 4 ni. Contoh lah Contoh ada kat bawah ni. Cikgu ada X1 0.5143. X2 0.5136. X2 cikgu ada 0.5132. Lepas tu X3 cikgu ada X4 cikgu ada 0.5132. So kat mana cikgu nak stop? Adakah cikgu nak stop dekat X3? Boleh ke cikgu stop dekat X3? Tak. Sebab apa? Sebab X2 dengan X3 masih lagi berbeza. Boleh? Sebab ni akan dapat 0.514 sebab lepas bunda nanti. Yang ni akan dapat 5.13. Kita akan stop dekat 0.5132. So, jawapan kita adalah 0.513 untuk 3 decimal places. Okey. Setakat ni jelas tak? Jelas cikgu. Yes. Jelas cikgu. InsyaAllah kalau sempat nanti dalam tutor cikgu akan ceritakan pula macam mana nak guna kalkulator untuk buat interaction ni lah. Akan jumpa cara lagi senang lah. So tak payah nak tekan banyak-banyak nilai, tekan sekali je nilainya. Tapi penulisan mesti ada yang ni. 3 benda ni ada. X1 kena tulis, X2 kena tulis, X3, X4 jawapan sahaja. Lepas tu sini ada nilai dia satu. So ni adalah kalau nak dapat markah penuh, ni lah method dia. Boleh Okay. So kita tengok yang example 5 pula. Sekejap kita ada 2 soalan lagi. Okay, kita tengok example 5. Example 2. Okay. So hati-hati sikit Dia cakap show that the equation 2 sin x minus x equal to 0 has root between 2 radian. Dengan 2 radian. So apa maksud dia ni? Kan itu jalan lagi. Okay, so awak tengok ada cikgu note sikit kat sini. Untuk example tu, kita ada function yang melibatkan trigo. Boleh? Setiap kali jumpa soalan trigo, calculation kita kena tukar siap-siap dalam bentuk radian. Kalau tak tukar dalam bentuk radian, jawapan kita akan bersepah nanti. Dia akan jadi sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Dia akan jadi lagi, cerita akan jadi salah lah. Sebab Newton-Raphson punya method biasanya lah max dia 4 je. X4 tu dah banyak dah. X4 tu dah banyak. Kecuali kita ambil nilai yang jauh. X0 tu jauh. Tapi Newton-Raphson method ni biasanya dia dah short form kan. Dia shortkan. Ada satu lagi method tu dia repeat tapi tak cukup laju macam Newton-Raphson ni lah. Newton-Raphson ni akan dapat 4 ni dah betul lah. Kalau awak dapat X5, X6, X7 jawapan masih lagi tak konsisten, maksudnya ada something wrong dekat calculation kita. Boleh Okay, untuk trigo, tolong alert. Untuk trigo, calculation must be in radian. Kalau dia tak mention macam ni, soalan ni dia mention. Bila dia mention, senanglah kita kan. Kita pun akan alert. Tapi kebanyakan soalan dia tak bagi tahu. Example 2 ni je dia bagi tahu. So, yang pertama sekali, apa kita perlu buat? Kita senaraikan 3 nilai tadi.
Boleh. Tiga nilai tadi kita ada fx. Sebab ni dah sama dengan kosong. So dia adalah 2 sin x tolak x. Boleh. F prime apa dia? 2 cos X tolak 1. Ya, 2 cos x tolak 1. X naught? X naught? 1.5. Boleh? Boleh pakai 1.5 ataupun 1 boleh pakai, 2 boleh pakai. Antara 1 dan 2 boleh pakai. Tapi the best adalah 1.5. Tak kisahlah tak kisah. Awak rasa nak pakai 1 boleh, nak pakai 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi ni yang nak cari neutral absent lah. Kita cuba menjawab soalan Dia cakap show that the equation 2 sin x minus x has root between 1 and 2. Apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan F1 2 sin 1 minus 1 F2 2 sin 2 minus 2. Cuba kita tengok apa nilai dia. Okey. Untuk 2 sin, sorry? Berapa jawapan dia? 0.6829. Alright, good. 0.6829 which is positive. Satu lagi kita akan dapat negatif 0.1814. Ni negatif. So ada different sign kat sini. Different signs. So show that fx, kita dah mention f kat atas ni, fx as root between x equal to 1 rad and x equal to 2 rad. Ikut soalan lah. Boleh? Okey, so selesai perkara pertama. Kita dah show that kan. Lepas tu dia cakap by using neutral absent method, give your answer correct to 2 decimal places. So dia minta 2 decimal places, apa reaction kita, apa kita kena buat kat bawah? Apa kita kena buat kat bawah? Kalau 2 decimal places, Calculation lebih ke 1. calculation lebihkan 1. So samalah konsep dia. So awak dah check tadi x naught kita adalah 1.5. So kita pun buat x1. Boleh x1. Ingat x1 kena tulis balik 1.5. Kita ada tolakkan 2 sin 1.5 tolak 1.5 bahagikan dengan 2 cos 1.5 tambah 1. Tolak 1, betul kan? Okay, so calculatekan yang ni, extrakan 1 decimal places. 2.077. Yang pertama adalah 2.077. 77. So yang pertama, yang kedua tulis balik 2.077 tolak 2 sin 2.077 tolak 2.077 bahagikan dengan 2 cos 2.077 tolak 1. Cuba tengok apa jawapan dia. Apa jawapan dia? Satu 1.911. 1.911.
1.911. Sekejap X tolak 2. Yang pertama 1.5, 2.077 kali 1.911 kali. Next, berapa jawapan dia? X3 1.896. 1896. Kita ada sekali lagi. Sebab dia tak sama X2 dengan X3 tak dapat lagi. Cuba tengok X4. 1.895. Klik answer. Kita akan dapat 1.895. Betul? Okey, double check sekali lagi. Kekal answer. Jawapan kita kekal X5 X5 jawapan sama. So, kalau kita perasan kat sini, kalau kita buat X5 jugalah, jawapan dia 1.895. So, yang ni tak perlulah. Kenapa? Jawapan dia kat sini dah sama dah. Ni kalau kita bunda, jawapan kita akan dapat X sama dengan 1.902 decimal places. Boleh? Cukup lah. Tak payah tekan untuk X sama dengan 5 lah. X5 tak perlulah. Kita sampai X4 saja. Okey. Sampai sini okey? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Boleh. Okey, cikgu. Alright. So ada satu lagi example 3 sebelum kita, ada 2 example lagi. Yang ni kita sambung ataupun cikgu tunjuk dekat satu kelas nanti. Lepas tu cikgu record video, cikgu share. Boleh? Boleh, cikgu. Okay. Okay, so thank you class. Kita stop sampai sini dulu. So kita stop sampai page 6 Page 789, cikgu masuk kelas lain nanti, cikgu record lagi. Dan cikgu akan share dekat group kita punya ni lah, kita punya kuliah tu. Okay. So untuk hari ini, sampai sini je dulu. Sekejap, cikgu stop.